So teorem ni tak ada masalah, just substitute dalam formula sahaja. Okay, substitute dalam formula. So kita tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6 dan juga soalan nombor nombor 6 dan juga soalan nombor 8. Okay, nombor 6 dengan nombor 8. Okay, okay, Mubin tak dapat kawan Mubin? Tak dapat dia punya C ke ataupun dia punya apa, integration itu? Dia integration pula, dia punya differentiation. Oh, first step tu kan? Oh, okay. First step tu. Bentar, first step tu maksudnya nak dapatkan dia punya F prime X ke apa? Okay. Sekejap. Saya share screen saya ni. Okay, mana saya punya pen? Okay, for those who just joining our class, okay, right now we're going to discuss tutorial 17. Okay, question 6. Okay, tutorial 17. And then question 6. Okay, so question 6, okay, this function given was fx equivalent to, okay, x plus 1, okay, over x. And then soalan ni dia mention kat atas, okay, using the mean value theorem. Okay, kita ada two theorems. Okay, first mean value theorem and another theorem is Rolle's theorem. So kalau mean value theorem ni kita guna apa? Kita guna formula yang mean value theorem. So mean value theorem stated the formula is f prime c, okay, equivalent to fb minus fa over b minus a. Okay, so dia bagi dia punya limit dia from this one, from half to 2. Okay, so this one is a, this one is b, and then kita nak tahu kita punya c tu must be in between half and 2. Okay, so kalau kita buat nanti, kalau awak buat, jawapan awak tu nak check betul atau salah. Okay, so jawapan awak tu mesti be in between half and 2. Maksudnya C kita mesti dekat sini. Okay, C mesti dekat sini. Okay, so sekarang ni problem dia, student dah faham dah. Cuma nak differentiate, nak dapatkan dia F prime X. Sebab apa? Sebab kita nak cari F prime C. So before dapatkan F prime C, kita kena dapatkan F prime X dahulu. F prime X. So bila kita nak differentiate ni, kita tengok. Ini bentuk apa? Bentuk quotient. Okay, bentuk quotient. So bila bentuk quotient, bila kita nak differentiate dia, kita kena guna teknik yang differentiate the quotient. Okay, differentiate the quotient. So macam mana kita nak differentiate quotient? Okay, kita tengok balik formula dia. Formula f prime x, formula dia apa? Okay, gx square, dia punya denominator dia. And then numerator tu akan jadi apa? Gx time f prime x minus g prime x time fx. Okay, ni dia punya formula dia. Basic formula for differentiating the rational form ataupun quotient. Bentuk pecahan ni kita punya apa? Kita panggil quotient. Kita boleh let lah. Let this one as fx and this one denominator as gx. Okay, so f prime x, gx. So what is gx? X. Okay, and then f prime x, that means we differentiate these functions. We differentiate function fx. So we differentiate x plus 1, kita dapat apa? Dapat 1. Sebab differentiate 1 dapat 0. Okay,
And then minus G prime X. Okay, G prime X. Kita differentiate this function. Function Gx. Gx tu ialah apa? X. So differentiate X dapat 1. And then multiply Fx. So what is Fx? X plus 1. And then over Gx square. So what is Gx? Gx is X. So square. Okay, we put the X square. Okay, so kita tu dia bagi cantik sikit. Okay, so X minus this one we expand minus X minus 1. Okay, over X square. So from here we get negative 1 over X square. Betul? Dapat negative 1 over X square. Ini ialah F prime X. So kita nak cari apa ni? Kita nak cari, therefore, F prime C, that means the X we substitute by C. So negative 1 over C square. So kita gantikan dalam ni. Okay, we substitute the F prime C here. So F prime C, kita dapat apa tadi? Negative 1 over X, 1 over C square. Boleh Mubin? Okay, lepas tu substitute macam biasa. Okay, cuba solve kan. Cuba tengok dapat tak C dia? C tu must be in between half and 2. Okay, cuba selesaikan tengok. Soalan-soalan macam yang saya kata topik ni, mean value theorem and Rolls theorem ni kalau boleh awak score full marks lah. Tolong score full mark, jangan buat mistake. Kalau boleh check banyak kali awak punya jalan kira tu. Kalau tak dapat full mark tu sayang. Okay, tak dapat full mark tu kira rugi nanti. Okay, so cuba dapatkan dulu. Siap sampai habis. Kalau tengok sini jawapan dia C, we get therefore C. Okay. Dapat 1 kan? Okay, dapat. Okay, so C dapat 1 kan? Nak check jawapan kita betul tak C tu 1? Tengok balik. Dekat statement kat soalan tu dia mention dah. C must be in between A and B. A kita half. B kita berapa ni? 2. So C kita dapat apa? Dapat 1. So betul lah. Highly likely kita punya C tu betul sebab in between A and B, which is half and 2. Okay, next question. Okay, Mubin tanya soalan nombor 8. Okay. And then Nurhana tanya soalan nombor 5. Okay, lepas tu siapa lagi ni? Atika tanya soalan nombor 4. Okay. Okay, kita tengok soalan nombor 8 dulu Soalan nombor 8. Okay, so for question 8. Okay, for question 8. The mean value theorem for differentiation states that if fx is differentiable on A and B and continuous on AB, okay, itu tak ada apa, itu dia punya theorem saja. And then dia kata then at least one point C in between A and B where F prime C equivalent to FB minus FA over B minus A. Itu dia punya formula dia. Formula dia macam biasa dia akan bagi. Formula pun dia bagi dah. Okay. F prime C equivalent to FB minus FA over B minus A. So sekarang ni nak cari F prime C ni. Ataupun first kita dapatkan Fx. So given Fx equivalent to 3x square minus x power of 3 ataupun x cube. Okay. So kita nak kena differentiate. Differentiate ni kita differentiate seperti biasa lah. Okay. Kita differentiate seperti biasa ni. Okay. Differentiate ni dapat apa ni? Mubin. Awak dapat apa ni kalau differentiate ni? Dapat apa? Okay. So betul dah kan? Okay. So highly likely ni dah betul. Therefore kita punya apa? F prime C. Maksudnya domain X ni. Okay. The domain X we substitute by C. Okay. We substitute by C. The domain X we substitute by C. So we get 6C. Okay. Minus 3 and then C we square. Okay. Therefore kita akan dapat 6C minus 3C square ni. Ini kita punya apa ni? Kita punya F prime C. Okay. Our F prime C. So kita gantikan kat sini.
So we should get 6. Mana saya punya pen tu? Okay. So 6C minus 3C square. Okay. And then kita gantikan FB dengan FA. Okay. FB dengan FA. FB dapat apa? FB dapat apa? Patut dapat kosong FB. FA patut 0 and 2 kan. Okay. Dapat 0, 2. Okay. Yang mana dah buat tu dah nampak lah. And then B dengan A dia 3 minus 1. Okay. So kat sini kita kena apa? Kita kena guna apa? Guna calculator lah. Kita kena factorize kan. So this one we have negative 2 over 2. 6C minus 3C square. Okay, yang ni kita kena pakai algebra nantilah. Kita pakai algebra, kita akan dapat 0, 3C square, okay, minus 6C, okay, minus 1. Betul dapat macam ni. Okay, patut dapat macam ni lah. Dapat 3, okay. So yang ni kita pakai calculator je. Tekan calculator, C kita akan ada 2 values. Okay, kita akan ada, kalau tekan calculator awak dapatkan C negative 0.155 and satu lagi O 2.155. Okay, so kita nak pilih C yang mana? Therefore, C equivalent to 2.155. Sebab apa? Sebab kita punya A dengan B. Berapa A dengan B kita untuk soalan nombor 8 ni? Ialah 1, 3. Okay. So kita nak kena pilih yang mana? Pilih yang in between dia lah. Sebab negatif 0.155 ni dia bukan dalam range tu. Okay. Boleh Mubin? Cuba tekan calculator. Saya tekan calculator salah. Sekejap. Okay. Kenali semua. Bagi saya jadi equal to 0. Okay. Okay, tu tak apa. Okay, tu kena pula. Okay, so yang lain. Betul question. Ya. Awak dapat berapa? Jawab awak berapa? Tapi awak punya kat sini salah ni. Yang awak alih mana? Okay. Okay, selalunya kita punya untuk kuasa 2 ni, untuk yang C ni, kita kena make sure dia positif lah yang tu. Kita kalikan dua-dua. Maksudnya awak buat tadi negative 3 C, lepas tu jadi mesti jawapan sama juga. Kalau awak alihkan tu, guna negatif pun macam ni. Awak alih tadi, awak kata, kejap awak buat, okay, jadi negatif C, negatif 3C square plus 6C. Yang ni kita bawa ke sebelah, yang awak kata awak alih ni saja kan. So plus 1. Betul? Sama pula tiba-tiba kan. Sama juga saya kata tadi kan. Okay, so tak apa. So tu tekan calculator kalau boleh bagi betul. Sebab saya kata tadi lah, soalan macam soalan chapter ni dia tak susah sebenarnya. Okay, sebab awak dah pandai dah differentiate kan. So kalau boleh try dapat full marks lah. Okay, cuba check buat banyak kali. Cuba tekan calculator betul-betul kan. Jangan excited sangat tengok soalan ni. Nak buat contoh kan. Kadang-kadang student dia careless ataupun dia do silly mistake. Okay, silly mistake. Okay, next kita tengok soalan nombor 4. Nurul Atikah. Saya rasa ni soalan masalah nak differentiate ni. Okay. So question 4. Okay, question 4 mana saya punya soalan ni lah sekejap. Okay, question 4. Okay, question 4 dia bagi range dia between negative 3, 0. Ini dia punya A and B. So jawapan kita tu mesti kena from negative 3 to 0 lah. Okay. Tak boleh dapat kurang daripada negative 3 lebih daripada 0. Kalau dapat tu, itu salah satu ciri-ciri jawapan yang salah. Okay.
salah satu ciri-ciri jawapan yang salah. So now our function if fx equivalent to 2 over square root of 1 minus x. 1 minus x, okay, and then yang ni dia beritahu guna apa? Mean value theorem. So the mean value theorem, the formula is f prime c, okay, equivalent to fb minus fa over b minus a. So in order to get f prime c, we need to get f prime x first. That means we need to differentiate this function fx. Kita nak kena bezakan dulu. So nak bezakan dia, this function, nak mudah dia, kita akan buat apa? Okay, jadi 2, yang ni naik atas. Ataupun sama equivalent to, this one kita boleh rewrite 2 over 1 minus x power of power of half. Okay, power of half. So sekarang ni kita boleh guna, salah satu cara kita boleh guna, nampak bentuk pecahan, kita boleh pakai formula yang ni tadi. Okay, rational form punya formula. Kita boleh pakai this method. Okay, nampak Tika? Ya, nampak sir. Okay, satu lagi, kalau awak tak nak pakai formula ni panjang sangat, okay, tak nak pakai formula tu, kita boleh modify, mudahkan lagi. Kita mudahkan, kita naik ke atas ni. So bila naik atas, punca kuasa 2 tu ataupun power of half, dia akan jadi apa? Power of negative. So kita boleh tulis dia 2 times 1 minus x power of negative half. So now dia tak jadi function yang rational ataupun quotient form dah. Bukan dalam bentuk pecahan. Okay. So macam ni kita differentiate macam biasa. Differentiate kita ini panggil composite punya functions. Okay. So differentiate kita pakai apa? Cara dia bawa turun yang depan ni. Okay. Bawa turun dia jadi 2 times power of negative half ni. Kita bawa ke depan. Lepas tu salin balik 1 minus x. And then power ni kena apa? Kena minus 1. Okay. Kena minus 1. Sebab apa? Itu rules of differentiation. So minus 1 jadi minus 3 over 2. And then kita differentiate yang dalam bracket ni pula. Okay. We differentiate inside the bracket. Differentiate 1 dapat 0. Differentiate negative x dapat apa? Dapat negative 1. So jadi negative 1. So kita rearrange. Okay. Negatif hilang. So dia akan dapat 1 minus x power of negative 3 over 2. Okay. Ataupun kita nak bagi dia positif. Kita boleh tulis macam mana? Kita tulis 1 over 1 minus x power of 3 over 2. Okay, ini dia punya result dia. Result yang kita ada differentiate function fx tadi. Okay. So, dapat dah macam ni. 3 over 2. Dapat sir. Okay, dapat kan? Okay, so bila dapat yang ni, apa kita buat? Kita nak cari apa? Kita nak f prime c, therefore f prime c, kita gantikan x tu dengan c. So kita akan dapat 1 minus c 3 over 2. Okay. So ni dapat dah. So kita gantikan dalam ni balik. Gantikan dekat f prime c ni. Okay. So kita ganti tadi dapat apa? 1 over 1 minus x 3 over 2. Mana tadi ni? Okay. And then fb dapat apa fb? Dapat 2. Dapat 2 kan? Okay. fa dapat 1. Betul. And then b minus a, we should get tadi b kita apa? 0 minus 3. Okay. So kita akan dapat 1 over 3. And then yang ni 1 minus x power of 3 over 2. Okay, kita nak solve, x pula. C Sorry, ni bukan x, ni c. Okay, so nak solve dia, kita solve, nak cari c, kita selesaikan untuk c lah. Kita buat darab silang dulu. So kita dapat 1 minus c power of 3 over 2. Yang ni kita darab sana, jadi equivalent to 3. Sekejap ni ada pelajar baru datang ni. Okay. So dekat sini macam mana kita nak solve dia? Macam mana kita nak hilangkan kuasa 3/2 ni? Okay. Kita nak hilangkan kuasa 3/2. Okay, nak hilangkan kuasa 3/2. Salah satu kita buat tu, kita akan buat apa? Kita multiply dengan 2/3. Okay. Belah sini, kita multiply dengan apa? 2/3. Okay. Kat sini pun kita kena multiply 2/3 je lah bagi adil. Sebab yang ni nanti dia boleh cancel dapat 1 ni.
Yang ni dia akan boleh cancel nanti. Faham tak? Boleh? Boleh sir. Boleh, okey. So 3 kuasa 2/3 ni dapat berapa? Tekan kalkulator betul-betul. Jangan tekan salah. Kalau ada pecahan tu kalau boleh letak bracket. Okay, so 3 kuasa 2/3. Dapat berapa? 2.0800. Okey, terima kasih siapa yang respon tu. 2.80008 kan? Okay, lebih kurang macam ni lah. And then, yang ni dapat kuasa 1 ni. So, jadi 1 minus C. Okay. So, C, therefore, C kita dapat apa? Therefore, okay, C equivalent to 1 minus this one. Okay. Tu tolong mute tu, siapa dia? Akil. Akil, tolong mute. Sorry sir. Bukan Akil, siapa dia? Bunyi, okay, negatif 1.080008. Betul tak? C kita dapat ni. Dapat this figure ni, C kita. And then nak check betul tak betul, cuba tengok balik. Kita punya C ni dalam range A tak? Kan range kita berapa? Range AB tadi negatif 3, 0 kan? So kalau kita tengok tadi, negatif 3 kat sini. 0 dekat sini, ini kita punya B. Ini kita punya A kita. So C dia dekat in between ni. Which is logic lah, value dia negatif 1.08008 ni. Okay. So dapat Tika? Dapat sir. Okay, Okay, dapat. Okay, sama. So next tengok siapa tanya ni, apa tu Hana Fahada. Okay, Hana Fahada question number 5. Question number 5 ni pun sama juga. Ini problem nak differentiate saya rasa ni. Okay, differentiate lepas tu nak solve dekat sini ni, dekat C tadi ni. Okay, so kita tengok soalan nombor 5 sekejap. Okay, soalan nombor 5 kita tengok fx dia. Equivalent to square root of 100 minus x square. And then dia punya apa, formula dia f prime c fb minus fa. Okay, b minus a. So nak kita nak differentiate function ni, nak mudah dia, kita tulis apa? Kita buat 100 minus x square power of half. Okay, power of half. So bila kita nak differentiate f prime x, okay, seperti biasa power ni kita bawa ke depan. Half. And then salin balik dalam tu 100 minus x square. And then power kita kena minus 1. Itu dia punya rule of differentiation. So jadi 1. Jadi half, negative half. And then kita differentiate yang dalam bracket ni. We differentiate inside the bracket. Differentiate 100, constant dapat apa? Dapat 0. 0. Okay, so differentiate negative x square dapat apa? Dapat negative 2x. Betul? So kita rearrange balik. Okay, so kita akan dapat x over 100 minus x square power of half. Okay. Ataupun nak buat punca kuasa pun boleh, tak ada masalah. Dapat ni? Boleh tak? Okay. Boleh sir. Okay, okay. So bila dah dapat ni, kita nak cari apa? Kita nak cari FC. Okay, f prime c. So kita substitute value x. So dengan c, 100. Saya pergi balik kat formula ni. So kita buat apa? Saya buat kat bawah ni. Therefore, c equivalent to 100 x square power of half. Nak buat punca kuasa pun boleh. FB dapat apa? FB dapat apa? 8. Betul? FA dapat apa? 8. FA kosong. Okay, so B minus A, we should get 6 plus 10 kan? Lapan per 16 ataupun 1/2 lah. Okay. So kita kecilkan siap-siap. So C 100 x square power of half. Okay, so kita apa, darab silang macam tadi. So dapat 2C. And then we get 100 minus x square power of half. Okay.
Mana X, C saya tak ganti ni. Okay, so macam mana nak hilangkan kuasa half ni? Okay, kuasa setengah tu macam mana kita nak hilangkan? Okay, kita kuasa dua-dua belah. Okay, kita kuasa 2. So sini kita kuasa 2. Yang sini pun kita kuasa apa? Kuasa 2 juga. So that nanti half tu akan hilang. Okay. So jadi 2C kuasa 2 jadi apa? Jadi 4C square. Yang ni hilang kuasa dia akan jadi apa? 100 minus C square. So bawa ke sebelah akan jadi apa? Jadi 5C square. Betul? 5C square equivalent to 100. Okay. 5C square equivalent to 100. So C square equivalent to 100 divided by 5 kita dapat 20. Dapat 20, betul? Kita dapat 20. So bawa ke sebelah C, therefore C equivalent to square root of 20. Tapi dia ada plus minus lah sebab punca kuasa ni. Punca kuasa selalunya dia ada dua nilai. Okay, dia ada 2 nilai. So awak tekan calculator awak. Okay, awak akan dapat apa? Dapat plus minus 4.472. Okay. So bila kita nak pilih, kita pilih mana? Pilih yang dalam range tu lah. Okay. Kita pilih jawapan kita yang dalam range ni. Okay. Dalam range. Okay. So this is our C. Ni soalan berapa tadi? Nombor 7 Okay. Nombor 7. Nombor 5. Okay. Berapa jawapan dia? Tengok sekejap. Okay. Okay, negatif range dia 10, 6 kan. So C dia patutnya dapat dua-dua lah. Dapat negatif dengan positif sebenarnya. Okay. Dapat negatif dengan positif. Sebab dia square root. Okay, dia kena dapat dua-dua. Ya, betul. C dia kena dapat dua-dua. Dia kena, therefore C ni kena ambil yang positif and negatif ni. Okay, boleh Hana? Boleh, sir. Okay. So, itu saja tutorial. Okay, saya tengok tutorial ada beberapa orang pelajar dah hantar. Yang lain tu mungkin dia tunggu nak siapkan, lepas tu dia akan upload. So dah siapkan nanti tolong upload dekat Google Classroom. Okay, awak boleh upload dekat Google Classroom. Okay, sebelum kita masuk chapter baru, integration. Okay, saya nak buat skip pembetulan untuk apa? Untuk kelas yang sebelum ni berkenaan topik yang solid punya formula. Sekejap saya buka dia punya slide dan juga share screen. Okay. Okay. Okay, ni dengar tak? Dengar saya. Okay, dengar. Dengar saya. Okay. So untuk yang example 9, okay, example 9 sebelum ni yang saya explain dalam kelas, okay, saya kata formula ni salah, okay. Saya baru perasan, rupanya yang ni dia open box, okay, open box kita kena buang yang area dekat atas. Area dekat atas tu kita kena buang. Saya check balik dengan Mr. Teo, okay. So yang open box tu kita kena Kita kena buang bahagian atas dia, okay. Sebelum ni kita punya formula kita, saya mention kat awak. Sekejap Okay, saya ambil pen. Okay, so nak dapatkan area of surface, okay. Area of surface for this cube, okay, cube ataupun box, okay. Cube ataupun box, formula dia apa? Okay, area dia ialah area equivalent to 2 length times width, okay. Ni length dia, ni dia punya width dia, lebar dia. Yang ni dia punya height dia. Okay, ini dia punya width, lebar, yang ni dia punya height dia.
Okay, so length time width. So maksudnya ini apa? Yang bawah. Yang bahagian bawah ni, nampak? Bahagian bawah ni x time x. Betul? Okay, kita ada beberapa bahagian ni yang sama macam bawah. Ada yang bawah dan atas. Nampak? Bahagian bawah dan bahagian atas. So that's why kita ada dua. Kita kena multiply dengan 2. Faham tak? Sebab area untuk segi empat, formula untuk area for triangle ni, okay, dia punya sisi dia, okay, width times dengan dia punya apa? Length dia. Okay, width times length dia. So kita ada bawah. Yang ni kita ada sisi bawah dan sisi yang bahagian atas, bottom dengan top. That's why kita dapat multiply dengan 2 ni. Faham? Lepas tu kita tambah dengan sisi belah tepi. Sisi tepi ni, okay, sisi tepi ni, formula dia apa? Formula dia ialah, tengok sisi tepi tu kita ambil lah dia punya apa? Dia punya height multiply dengan dia punya width dia. Okay, kita ada beberapa sisi. Kita ada satu sisi, and then kita ada sisi yang kedua. Okay, so that's why kita multiply by 2. Okay, multiply by 2. And then kita tambah pula. Tambah yang sisi depan. Depan dengan belakang. Okay, sisi depan sini dengan sisi belakang. Nampak? Sisi depan dengan sisi belakang. Okay, sisi depan dengan sisi belakang, formula dia apa? Okay, height times dengan dia punya length dia. L dia. Ada beberapa sisi. Depan satu, belakang satu. So kita multiply by 2. Okay, so since kita punya apa? Kita punya sisi tu L dia X, W dia pun X. Ini sama je semua. So kita dapat apa? Dapat 2x square plus 2x square plus 2x square. So kita combine jadi 6x x square. So dapatlah yang ni. Boleh? Okay. So kita tengok balik yang soalan ni. Okay, soalan ni pun sama juga. Asalnya dia punya area, formula untuk area. Okay, yang ni. Initially formula dia adalah apa? Yang kita buat tadi. So kita tengok 2 length time dengan width. Okay, length time width. Okay, ada apa? Dua sisi. And then plus dengan 2 height times dengan dia punya width dia. 2 height time dia punya width dia. And then plus 2. Okay, dia punya height times dengan dia punya length. Height times length. Cuma kat sini, length dengan apa tu width ni, saya kata tadi, yang bawah ni, length dengan width ni, bahagian bawah kita ada. Tapi bahagian atas ni wujud tak? Dia tak wujud. Kenapa tak wujud? Sebab dia open box. Open box maksudnya bahagian atas tu tak ada. Okay, saya ulang sekali lagi, bahagian atas tu tak ada. Dia open box. So that's why yang ni kita tak boleh kali 2. Kita kena buang satu bahagian. Okay, kita buang satu bahagian. So what is length dengan width kita? Ni kita punya length, ni kita punya width, ini kita punya height. So length kita x, okay, time width kita pun x juga, plus 2, height kita y, kita punya width kita x, and then height kita y, length kita x. Okay, so kita tambahkan semua ni dapat x square plus 2xy campur 2xy akan jadi 4xy ataupun yx. Okay, so that's why kita dapat x square plus 4xy ataupun yx. So dapat yang ni. Okay, sebelum ni saya suruh tambah 2 kan. Tambah 2 sebab saya tak perasan yang atas ni dia open. Yang ni dia open. Opennya bila open kita tak boleh masukkan. Okay, kita kena buang. Okay, so yang dalam buku ni betul lah dia punya apa? Dia punya jalan kira ni. Jawapan ni. Boleh? Dengar? Boleh Okay, so bila awak buat tutorial pun tengoklah yang mana yang ada opens tu, kita atas tu kita jangan masukkan. Okay, dia jadi ada 5 sisi je lah. Okay, asalnya dia ada apa? Ada 6 sisi. Okay, dia saya 2 tambah 2 tambah 2 kan. Okay, itu asal dia. Okay, ada soalan tak sebelum kita nak masuk chapter yang baru ni? Tak ada soalan Okay, tak ada soalan. Sekejap saya nak share ni.
Okey, dengar suara saya. Terima kasih. Okey, dengar. Sekejap saya nak record. Okey, nampak tak slide ni? Kecil sangat ke? Nampak sir. Boleh? Nampak tak? Internet saya okey? Internet saya okey? Nampak, Ada sir. macam lagging ke? Sangkut-sangkut ke? Okey. Okey, bismillah. InsyaAllah. Okay, we will start in new chapter 4. This is our last chapter. Okay, integrations. Okay, insyaAllah last chapter for calculus 1. Okay, so in this integrations, okay, first topic we have anti-derivative, okay, ataupun opposite of integrations. Okay, basically before this we learn about the derivative or differentiation. So the definition here we have integration is the reverse process of differentiation. Okay, integrations is the reverse or the opposite process of differentiation. So for example, let's say we have dy dx equivalent to fx. Okay, this one actually should be f prime x, but the author, okay, they define as dy dx as fx. Okay, defined as fx. Then from here we integrate the function of fx. Okay, we will get the y back. Okay, we will get y. We will get y, which is the original function. Okay, so here is the figures or diagram to show you how the different and integration is reversed. Okay, let's say we have function y. Okay, we have function y here, and then we differentiate this function. We get dy dx, or we can write as y prime, or sometimes we can write as f prime x. Okay, which is we d over dx the function y. So let's say we get dy dx. We differentiate the function y, and then okay, from this function dy dx, okay, we can integrate. So we can integrate this function. Okay, we can integrate these functions. Go back here. Okay, functions y prime. Okay, we will get back the y. Okay, we will get back the function y, or we integrate the function dy dx. We will get the y. So the symbol here, this symbol is used to indicate the integration process. To indicate the integration process. Okay. Okay. Next we have indefinite integral of constants, algebraic functions, trigonometric functions, exponential, logarithmic functions. Okay, so here we learn the indefinite first. So after this, next class maybe we learn regarding the finite. Finite, we have range. We integrate, for example, from 0 to 2. And then 2x squared dx. So this one, when we have range, this one called as the finite integration. Okay, finite integration. But if we don't have the limit, for example, we integrate 2x squared. Okay, so no limit here, no limit here. Okay, there's no limit. So this one we call as indefinite. Indefinite. Okay. Okay, so for this indefinite integration, first we want to integrate the constant. We have
to integrate the constant. Again, before this we learn the differentiation. Let's say we have constant y equivalent to 5. Okay, kita nak differentiate dia, kita akan dapat apa? Dapat 0, betul? Differentiate constant y prime, we get 0. Okay, tapi kalau untuk integral dia opposite pula. We integrate constant. Okay, please refer these definitions. We differentiate the constant k. Okay, we integrate the constant k dx, we will get kx plus c. Kx plus c, where k and c are constant. So in integration, after we do the process of integration, always we need to add c, because c is the constant that we don't know the exact value. Okay, for example, we have want to integrate example A, integrate the following with respect to x. So we need to integrate 5. So that means we want to integrate 5 dx. So the answer is, if you follow this theorem, okay, we follow this theorem, we will get, okay, k equal to 5. So we get k, which is 5, and then we need to add up one x. Okay, add x and then plus c. So this is the answer. This is the answer. So kalau kita nak check balik, kita kena buat apa? Kita kena buat reverse process. Reverse process. Yang ni dah integrate dah. Betul? So kalau kita nak differentiate, kita kena dapat jawapan balik ni balik. So kita differentiate, kita punya reverse process tu 5x plus c. Okay. So differentiate 5x, we get 5. And then differentiate c ni apa? C is the constant. So we get 0. So that's why dapat balik 5. Okay. Dapat balik 5 soalan dia. Itu kalau kita nak buat dia punya apa, derivative. Okey, dengar? Dengar, sir. Okey, saya takut dekat seorang-seorang ke internet terputus kan. Okey. Just nak check ya. Okay, next we have integration of constant. Integration of constant. Sebelum tu saya nak share sikit. Okay, basically integration ni dia opposite dengan derivative. Kalau derivative ni kuasa dia kita tolak 1. Okay, tadi kita ada apa? Kita ada 5. Mana pen saya? We have y equal to 5x. Betul? Contohlah kita ada dia punya konsep dia. Yang ni adalah asalnya x power of 1. So untuk derivative kita nak kena buat dia apa? Kuasa ni kita tolak 1. Okay, kita darab dulu 5 and then x power dia kita kena tolak 1. Okay, so kita dapatlah 5x power of 0 ataupun x power of 0 tu sama dengan 1. So dapatlah 5. Differentiate 5x dapat apa? Dapat 5. Tapi untuk integration dia terbalik. Instead of the power tu kita minus 1, kita kena plus 1. Kita apa? Kita kena plus 1. So asalnya kita ada tadi, kita ada nak integrate 5. Constant 5. So 5 ni sama dengan apa? 5 ni sebenarnya sama dengan 5x power of 0. Betul tak? Sebab x power of 0 akan dapat 1. Okay. So dia punya konsep dia ialah 5x tapi power tu kita kena tambah 1. And then bila kita tambah, kita kena bahagi dengan power yang baru tu. Okay. Power baru dia apa? 0 plus 1. So kita kena tambah c. Yang ni tak boleh ada integral lah. Okay. So kalau kita rearrange ataupun rewrite, we can get 5x. Okay, power tu 0 plus 1, we get 1. And then over 1 plus c. Tapi over 1 ni selalu kita tak tulis lah. Okay. Selalunya kita tak tulis. So that's why kita dapat 5x. Okay, plus c. Sama tak? Sama. Itu konsep dia lah. Power tu kita tambah 1. And then kita bahagi dengan new power yang kita tambah tadi. Okay. Itu dia punya konsep dia. Okay, question 2. Question 1b. Okay, 1b kita nak integrate negative 2. Okay, this one we want to integrate. We integrate negative 2. So integrate negative 2 dx. Okay, we should get dapat apa? Ikut konsep ni. Okay, dapat kx plus c. K tu kira negative 2. And then tambah x. And then plus c. So that's why we get negative 2 x plus c. And then c sama jugalah kita nak integrate constant. Okay, konsep dia tadi
equivalent to 1/10. Lepas tu kita kena tambah X and then kita kena tambah C. Okay. Basically kita bukan tambah X sebenarnya. Kita tambah apa? X kuasa kosong tu, kita tambah satu kuasa dia. Lepas tu kita bahagi dengan new power dia, which is 0 plus 1. And then plus C. Okay, that's why kita dapat X power of 1. So we get 1/10 X 1/10X plus C. Okay. Yang D ni tak ada apa, sama dia juga. Plus X plus C. Okay. So basically kita nak guna konsep ni, integral of AX. Mana? Okay. Yang ni yang penting ni. Okay. Okay. Kita nak integrate apa? Integrate AX power of N dx. Okay. So integrate this one. So dia punya formula dia tadi lah, AX and then power of N plus 1. N tu kita kena tambah 1, asalnya N. And then we plus 1 and then we divide with the new power, which is N plus 1. And then we need to plus C, the constant, where A and C are constant. Okay. What? A and C are constant. Okay. Example. Kita tengok yang example A ni. We want to integrate 3x power of 5 dx. Okay. 3 power of 5 dx. Actually this one we can rewrite as, dia multiply. So kita boleh keluarkan dia. So 3 multiply x power of 5. Okay. Dx. Ataupun awak tak nak keluarkan pun boleh. Awak nak ikut direct je pun boleh juga. Contoh awak buat, ikut je teorem ni. Okay. Teorem kata apa? Constant tu kita biar depan. So 3 and then x and then power tu kena tambah 1. Okay. Kita sekarang ni kita apa? Power of 5. So 5 plus 1 and then we divide with the new power, which is 5 plus 1 and then plus C. Plus C. Okay. So we get 3x power of 6 over 6 plus C. Okay. Plus C. So this one kita boleh rearrange, dapat ni lah, over 2. Okay. Boleh yang untuk A ni? Boleh kan, senang ya. Okay. So untuk B pula, sama juga. Okay, for B, okay, we integrate this one. Actually the A, this one is the constant, A. Okay, so we integrate, we get a 3/8 and then X ni yang kita integrate dia. Okay. Kita integrate X tu dapat apa? Power tu kita kena tambah 1 and then kita kena bahagikan dengan, okay, new power 2 plus 1 and then don't forget to plus C. So we should get 3x power of 3/8 times 3. Okay. 2 plus C. So mana tadi? Hilang dah pula. Okay. So we should get x power of 3 over 8 plus C. Okay. Okay. Yang B, yang C ni saya skip. Okay, sekejap buat kerja. Okay. So now D, kita buat D sebab C tu lebih kurang ya. Okay, so D. Okay, so this simple. This one is constant. Okay, constant. So we should get, we just integrate the x. So we integrate x, we should get -5 and then square root x power of 1. Initially we have x power of 1. So we need to plus 1 and then over 1 plus 1 new power and then plus C and then plus C. So we can rewrite square root of 5 negative and then x square over 2 plus C. Okay, so ni je kita punya jawapan kita. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Next we have integral of algebraic functions. Yang integral of ax plus b power of n tu tak apa, tu awak ignore je dulu. Okay, kita pergi ke integral of the integral of algebraic functions. Integral of algebraic functions.
Kita buat example 5, example 4. Okay, so integral of algebraic function, basically we can split. Okay, basically we can split this one. We can split each of the functions. So for a, this one, okay, we can split, actually we can write as integrate of 2x power of 4 dx, and then plus integrate 2 over 5x dx, and then minus 3, and then we integrate dx. Okay, kita buat satu-satu, kita pecah dia. Okay, kita boleh pecah. So bila kita pecah, kita integrate seperti biasalah. Yang ni dah jadi macam example yang kita buat tadi lah. Example yang kita buat tadi, example 1. Okay, so kita integrate 2x power of 4. Okay, so we should get, okay, 2x and then power plus 1. Okay, dia beza dengan derivative. Derivative dia kena minus 1, lepas tu dia darab. Yang ni tak. Yang ni dia kena plus 1, lepas tu dia kena divide. Divide 4 plus 1, dia new power tadi. Okay, kita kena divide. And then, ujung sekali jangan lupa today plus C. Okay, plus C. Today sekali je. Today plus C. And then, we integrate this one. Okay, we integrate this one 2 over 5x. So, we should get 2 over 5 and then x power of, okay, 1. Asalnya power of 1. And then kita kena plus 1 over 1 plus 1. Okay, and then minus, okay, integrate. Integrate constant ni dapat apa? Ini actually sama dengan apa? Sama dengan, betul tak? X equals to 0. Dia ada satu kat sini, kita tak tulis. Kan? Okay, so untuk yang ni, kita x tu kita tambah 1. Okay, power of x tu kita tambah 1. So 0 plus 1 over 0 plus 1. Okay, 0 plus 1. And then dah plus sini dah buat dah. Tulis sekali je. Tulis sekali sahaja. Okay, so kita simplify 2x power of 5 over 5 plus 2 over 5 x square over 2 and then minus 3x, okay, power of 1 ataupun tulis 3x saja over 1. So tak boleh tulis lah over 1. Buat panjang ya kan. Okay. So this one kita boleh simplify. So we should get final answer 2 over 5x power of 5, okay, plus x square over 5 and then minus 3x and then plus C. Plus C ni penting, kena tulis. Sebab apa? Sebab bila kita differentiate ni, C ni dah akan hilang. C ni akan hilang sebab memang dalam soalan kita asal tak ada C. Ada C tak dalam soalan kita? Tak ada soalan C kan? Tak ada C. So kita differentiate je nanti, kita buat reverse. Dia punya proses ni kita akan dapat balik jawapan kita ni. Ataupun soalan kita. Okay? Soalan tadi balik. Okay. Boleh Okay, next kita tengok. Okay, sebab yang saya rasa ramai pun dah cakap dah. Sebab mungkin dulu dah belajar Admaths kan. Okay, belajar Admaths tapi tak apa. Sebab ada juga pelajar yang belajar Admaths tapi dia lemah sikit ke contoh kan. Tapi tak apa. Okay, ada pelajar yang dapat Admaths dia lemah dulu SPM. Tapi calculus alhamdulillah dia dapat A. Ada yang dapat A+ pun ada calculus 1. Sebab apa? Sebab SPM awak tu bukanlah penentu segala-galanya kan, betul? Sebab perjalanan hidup ni masih jauh lagi. Ada pelajar yang dia SPM dia rendah kan. Lepas tu ada juga pelajar yang kadang-kadang, ini just motivasi pagi sikit tak pagilah memang pukul berapa dah? Tengah hari sikit, tengah hari. Okay, pelajar ada pelajar diploma dia tu kan. Result dia tu orang kata apa tu bukanlah cukup-cukup makan. Memang result dia teruk pun. Kan? Ada kadang-kadang dia extend lagi, ambil pun calculus pun kadang-kadang ambil sampai 2-3 kali. Kan? Nak kena ambil sampai 3 kali. Kan? Contohlah kan. Tapi awak jangan putus asa. Jangan putus asa sebab apa? Sebab perjalanan hidup masih jauh. Kan? Okay, so calculus ambil sampai 2 kali contoh. Kan? Bukan awak ada pelajar lain. Ini memang ada sendiri berlaku dengan keluarga saya sendiri kan. Okay, so dia punya calculus pun dia fail. Lepas tu, kan, grade pun memang orang kalau grade 6 semester dia grade sampai part 7, part 8, part 9 pun ada. Okay, so part 9 baru dia grade. And then bila nak mohon kerja, tengok-tengok di antara kalangan dia punya rakan-rakan kelas dia tu, dia yang paling mudah dapat kerja. Dan dapat kerja pula dalam bidang dia. Contohlah dia buat surveyor kan. Dia dapat kerja dalam bidang dia, dapat kerja dengan property construction companies. Kawan-kawan dia lain yang dapat Dapat anugerah dekan ke,
ataupun yang result lagi bagus pun tak dapat kerja kan. Contohlah kan. So maksud saya tu, apa pun awak jangan putus asa. Sebab apa? Sebab perjalanan hidup kita ni masih jauh lagi insya-Allah. Kan? Kalau on paper tu perjalanan masa hidup lah, tapi kalau kita nak meninggal dalam masa terdekat tu, Allahu a'lam lah kan. Tapi bagi saya tu, apa-apa jangan putus asa. Sebab perjalanan hidup masih jauh kan. Okay. So kita go back balik dekat sini. Okay, kita punya calculus tadi. Calculus soalan C. Okay, soalan C. Okay, ataupun soalan B dulu. B ni kalau awak tengok, okay, B, okay, we need to integrate from 3x minus 2 power of 2 dx. Okay, power of 2 dx. Sebelum tu saya nak sambung kan, takut ada pelajar yang ambil salah tafsir saya punya statement ni. Kalau macam tu kita belajar biasa-biasa cukup lah kan. Kita tak payah bagi dapat A ke tak. Maksud saya tu, awak cubalah apa pun buat yang terbaik. Buat yang terbaik kan. Buat terbaik dan jangan give up. Jangan give up. Mungkin sebab awak punya usaha tu kan. Mungkin sebab usaha tu yang Allah berkati, walaupun ada orang setengah tu dia usaha tapi dia tak faham juga. Ataupun dia dah usaha dah ni, tapi result dia tak dapat A, tak apa. Tak dapat A pun. Kan? Tapi mungkin Allah akan gantikan. Macam saya kata tadi lah, mungkin lepas ni pelajar tu dia akan senang dapat kerja ke, okey, senang dapat kerja, lepas tu murah rezeki dia yang lain ke, itu contoh lah. Itu contoh. Tapi jangan putus asa, jangan menipu satu lagi. Menipu contohlah, meniru ke contoh kan. Itu pun tak boleh jugalah. Okay. So go back to our calculus. So kita nak integrate. So kalau kita nak integrate ni, nak mudah dia, kita expandkan dulu. Kita kembangkan. So kalau awak tak pandai kembang shortcut, contohlah kalau kita kembang shortcut, patutnya kita akan dapat apa? 9x square. Kita squarekan dua belah ni dulu. 3x ni kan. Lepas tu kita darab 3x minus times negative 2 and then times 2. Okay. So kita akan dapat negative 12x. And then yang ni pula kita square kan. Jadi plus 4. Okay, itu kalau shortcut dia lah. Tapi kalau ada pelajar yang lemah, tak ada masalah. Dia buat macam biasa je. Okay. Mana saya punya pen ni? Okay, dia integrate 3x minus 2. Lepas tu dia dapat 2 kali kan. So 3x minus 2. So dia kembang dia satu-satu dulu. Okay, dia kembang je satu dahulu. Okay, so bila dia nak integrate ni, lepas tu kita guna balik integrate je. So kita pecahkan jadi integrate 9x square dx minus integrate negative 12x and then plus 4 and then ada dx kat belakang ni. Okay. Lepas tu kita integrate seperti biasa. Integrate 9x square. So 9x power dia power 2. So kena tambah 1. Jadi 3. And then kena bahagi dengan new power tu jadi divided by 3. Okay, and then ada plus C kat ujung ni, jangan lupa. C tu tulis sekali cukup. And then minus integrate ni pula. Negative 12x. So 12x power of 1 right now. Plus 1. So x power of 2. And then divided with the new power which is 2. And then plus integrate 4. So asalnya 4 ni, 4 actually adalah time x power of 0, betul? 4x power of 0. So integrate 4. So kita akan dapat 4x, okay, power of 1 and then divided by 1. Tapi tak tulis pun tak apalah. Yang 1 ni, power of 1 and over 1 ni. Okay, so kita simplify. Okay, so we should get 3x cubed minus 6x square plus 4x plus C. Okay. Ada soalan tak ni? Ni integral of algebraic functions. Okay, yang C ni saya biasa je ni saya rasa. Okay, yang C kita guna konsep yang sama juga. For C, okay, saya pakai pen color merah. Okay, kita pecahkan nak mudah je. Saya lagi prefer pecah macam ni. Tak pecah pun boleh macam dalam buku tu. Okay, plus 2x dx. Okay, saya padam sekejap.
Padam ni, okay. Okay, now kita integrate, okay, x power of negative 3. So integrate dia, power dia kena tambah 1. So negative 3 plus 1 jadi negative apa? Negative 2. And then kita divide dengan new power dia, negative 2. And then plus, integrate 2x. So 2x power of 1 asalnya. So power tu kita kena tambah 1. So jadi power of 2 over 2. And then jangan lupa plus c. So kita boleh cancel ni. Okay. So ni kita punya jawapan kita lah. Okay. Itu jawapan kita. And then selalunya kuasa ni kita biar dalam bentuk positif lah. Kuasa tu kita biar dalam bentuk positif. Kalau x power of negative half tu macam tak cantik sikit. Okay. Semua orang tak suka tengok negatif kan. Semua nak yang positif. So kita tukarkan dalam bentuk positif. So macam mana nak tukar? Okay. So kita nak tukarkan, kita buat turun bawah. So jadi negatif x 2x power of 2. And then plus x square plus c. So ni jawapan yang akhir kita. Okay. And then yang example 5 tu tak ada masalah. Okay, kalau punca kuasa tu nak integrate punca kuasa x ni, kita tukarkan square root tu jadi power of half. So seperti biasa, power of half bila kita integrate akan jadi apa? X half plus 1. Power tu tambah 1, lepas tu bagi dengan new power half plus 1. Itu saja. Dan jangan lupa plus c. Okay. Okay, ada soalan tak? Tak ada Okay, tak ada soalan. Tak ada, sir. Okay, before we continue trigonometric functions of integrations, okay. So kita break sekejap 2 minutes. Okay, kita break sekejap 2 minutes. Tadi kita sambung yang integral for trigonometric functions. Okay. Kita sambung integral of trigonometric functions. Dengar. Okay. Okay, so integral for trigonometric functions. So these are the theorem, okay, for integral process of this trigonometric. Okay, so basically we have six theorem. Okay, 6 theorem. So this theorem, maybe you don't need to remember. Okay, you can open your book while you're doing your exercise or sometime in your exam, I think. Okay, because more about online. Tapi kalau awak hafal tu lagi bagus lah. Mungkin lagi cepat sikit awak buat kerja ataupun bila online dan menjawab soalan itu. Okay,
So kita tengok dulu dia punya apa? Dia punya teori number 1. Okay, if we integrate sin AX, okay. So tengok sini dia punya angle ni. Ini refer to angle. Angle takkan berubah. Angle takkan berubah. Okay, so sin AX. So we'll get negative cos AX over A. Okay, over A plus C. Ataupun kita rearrange, we get negative 1 over A. We get negative 1 over A cos AX. Ingat angle dia still sama aja. Angle dia sama aja. Angle ni dia belong to sin. Belong to sin. Okay, so now we integrate cos. If we integrate cos AX, we should get sin AX over A plus C. Okay, yang ni student kadang-kadang dia terconfuse ataupun keliru. Okay, dia ataupun dia confuse dengan differentiation because we differentiate cos. Okay, before this we learn if we differentiate cos we get negative sin. Okay, but now we not differentiate, we integrate. So we integrate cos. Okay, what we will get? We will get sin X plus C. And tengok, A ni dia punya apa? A dia 1. So that's why dia over 1. Tapi kita tak tulis lah. Okay, kita tak tulis. So that's why dapat sin X saja. Okay, faham tak? Okay. And then we integrate second. Ni panggil second ataupun pelajar setengah tu dia suka panggil apa? Sec kan. Tapi ni actually pronunciation, the right or the correct pronunciation is second. Second square AX we should get tangent ataupun student panggil tan. Okay, tangent AX. Tengok sini angle dia AX, sini pun tulis balik angle dia balik over A. What is A? A tu duduk yang sebelah dengan X. Duduk sebelah dengan X tu. Value A tu ialah value yang duduk apit dengan apa? Dengan X. Okay. And then cosecant. Okay, ataupun student panggil cosec contoh, ataupun setengah orang tu panggil of CSC square AX. Ini benda yang sama jugalah. CSC tu actually equivalent to cosecant. Okay, cosecant. So dia akan dapat cotangent ataupun dia panggil cot. Cotangent ataupun cot AX. AX over A. AX over A. Okay, and then we have number 5, second AX, tangent AX. We should get second AX and then over A. And then last we have cosecant AX. Okay, multiply cotangent AX. We should get cosecant AX over A. Cosecant AX over A. Okay, ada negatif. Jangan lupa negatif dia. Okay, so we do the example first. Okay, we do the example first. Okay, example A, this one. Okay, we want to integrate sin 6x. So this is the angle AX. Okay, okay, this is the angle. Okay, integrate sin dapat apa? Integrate sin patutnya kita akan dapat this one. We should get saya buat kat bawah ni lah. Adam. Okay, integrate sin according to the formula we should get negative cos AX. Okay, over A. And then plus C. Okay, kita integrate dia. So what is A? A is 6. So negative cos 6x over 6 plus C. Okay. Angle yang untuk trigonometri ni tak akan berubah. Dia akan ikut soalan dia. Okay. So kita dapat negative cos 6x over 6. So buat macam ni pun dah cukup dah. Dah cukup dah. Okay. Next B. B we want to integrate. Okay. Integrate cos 2 minus 5x dx. Okay. dx. So ni dia punya angle dia ni kalau kita tengok. Ini angle untuk dia punya trigonometric functions. Okay. So kalau integrate cos dapat apa? Kalau kita tengok integrate cos, tengok balik formula ni. Integrate cos dapat ni. Sin AX over A. Okay. Dapat sin AX over A. So kita tulis dulu formula dia dulu. So dapat sin AX over A. And then plus C. Okay. So sin angle kita apa ni?
angle ni. AX kita, angle tu which is 2 minus 5x. So what is our A? A tu yang saya ulang tadi yang duduk apit dengan X. A tu yang duduk apit dengan X. So what is A? Negative 5 plus C. Okay. So we should get, ataupun kita biar macam ni pun dah cukup dah. Ataupun nak tulis macam ni pun boleh. Okay, pun boleh. Pun boleh. Ni boleh, yang ni pun boleh dah. Dua-dua sama je jawapan dia. Okay. So far ada soalan ya? Okay. So now C. Okay, C. C kita nak integrate apa? Kita nak integrate second square 3x dx. Okay. Second square 3x dx. So kita tengok balik formula ni yang ada second square. Mana yang ada second square? Formula number apa? Formula number 3 kan. Okay, tangent. Kita akan dapat tangent ataupun tan ax over a. Okay, so kita akan dapat, go back to this question. So kita akan dapat tangent ax over a plus c. Plus c ni jangan lupa. Okay, so kita tahu ini kita punya angle kita. Angle kita ataupun ax. So kita dapat tangent, okay, 3x over a which is 3 and then plus c. Okay, so itu saja kita punya apa? Kita punya trigonometry. Oh, ada satu lagi D. Okay, tengok D. Okay, D. We want to integrate second 2x plus 1 tangent 2x plus 1. Ingat ini dia punya angle dia ni. Ini dia punya apa? Angle dia. Angle dia takkan berubah. Angle dia tu takkan berubah. Okay, AX. Okay. So A kita berapa ni? A tu yang apit dengan apa? Dengan X. So A dapat apa? 2. A dua-dua sama ni. A dia dua-dua. So kita integrate yang atas ni, ikutkan formula second. Kita tengok dekat formula kita. Formula number 5. Okay. Formula number 5. Okay, we should get second, okay, AX over A plus C. Second AX over second, formula dia second AX, okay, and then over A plus C. Okay, so that's why kita dapat second. Kita punya AX kita apa? This one, 2x plus 1. And then over A equal to 2. And then don't forget to plus C. So ini jawapan kita. Okay. Next we have integral of exponential and logarithmic functions. Okay, kita nak integrate exponential functions dulu. Lepas tu kita tengok integrate yang log. Okay, nak integrate log. So for integrate for logarithmic, dia punya theorem dia, okay, dia punya theorem dia, when we have a function e power of ax plus b, contoh 2x plus 3, okay. So dia punya theorem mengatakan integrate this one, this exponential ax plus b. So we rewrite the question, okay. So ax plus b and then we divide the a. A tu yang mana? A tu yang duduk apit dengan x. A tu yang duduk apit dengan x. Okay. So kita boleh rearrange jadi macam ni lah. 1 over a e power of ax plus b and then don't forget to plus c. Kenapa kena plus c dalam integration? Sebab bila kita nak differentiate, kita akan dapat apa? Differentiate ni akan jadi 0. C dia ni. Okay, so kita tak tahu berapa value C yang ada tu. Okay. So A, B and C are constant. A, B and C are constant. Okay, kita buat contoh. Kita buat contoh B. Okay, kita buat contoh B. Okay, we want to integrate e power of 2x plus 3. So this one dia punya AX. And then B dia berapa? B dia equivalent to 3. Okay, so apa kita buat? Kita kena salin balik dia punya integration tu, ax plus b. So integrate of 2x plus 3, kita akan dapat e 2x plus 3. Ini kita bahagikan dengan apa? Bagi dengan a. Ataupun saya tulis formula dulu. So integration dia patutnya dapat e ax plus b over a. Okay, and then plus c. So from here we should get, okay, e power of
A is 2 and then X plus B is 3 over A. A is 2 and then plus C. Plus C. Okay, itu untuk B. Kalau untuk A ni pula, okay, integrate of e power of x dx. Okay, so sini kalau kita tengok, okay, B dia equal to dia punya A dia equal to 1. Okay, sebab general form AX plus B. B dia berapa? B dia kosong. Okay, dia tak ada B dia. So integrate formula tadi apa? E power x and then over A plus C. Okay, E power of AX plus B and then over A. So what is A 1, so E power of X and then B 0 tak perlu tulis. Over A pun 1, so tak perlu tulis. Okay, so that's why kita dapat E power of X saja. So we integrate E power of X, kita akan dapat E power of X balik. Kita padam Okay, so dapatlah ini. And then C ni sama juga konsep dia. Okay, untuk C, okay, so for C, kita boleh rearrange dia. Okay, this one E power of negative 4x plus 1 dx. Okay, so kita tahu kita punya A kita apa? Equal to negative 4. And then B kita apa? B equal to 1. So kita substitute dalam formula. So kita dapat E power of negative 4x plus 1 over negative 4 plus C. Okay, ataupun kita boleh rearrange E power of 1 minus 4x, okay, over negative 4 plus C. Okay, sama juga. Sama juga macam yang jawapan dalam buku tu. Okay. Okay. Ada soalan tak untuk integration for this exponential functions? Tak ada, sir. Okay, tak ada. Alhamdulillah. Next, kita tengok yang last kali. Integrate for the logarithmic functions. Okay, kita nak integrate dalam bentuk logarithmic functions. Okay, so when we want to integrate for this logarithmic functions, okay, so dia punya apa? Dia punya formula tu ialah if we want to integrate this form, okay, integral of 1 over ax plus b. For example, we want to integrate 1 over ax, okay, a equal to 2, x, and then plus let's say plus 5 dx. So if we want to integrate this kind of questions, okay, kita boleh pakai this theorem. Theorem ni mengatakan if we integrate this 1 over ax plus b, so we should get ln ataupun natural log ax plus b over a. Okay, ax plus b over a. Ini dia punya theorem dia. Where a, b and c are constants. Okay, kita tengok contoh. For example, okay, for example kita buat yang mana dulu? Kita buat yang c dulu. Kita buat yang c. Okay, so we want to integrate this one. So integrate this one. Okay, this one dalam bentuk apa? Quotient, pecahan. So nak integrate dia akan dapat apa? Dapat ln ax plus b over a. Okay, so kita integrate dia akan dapat mana tadi? Okay, ln, okay, ln apa? Ln ax plus b. Okay, and then kena bahagi dengan apa? Tengok balik formula kita. Kena divide by a. And then plus c. So what is our a? A equivalent to 1. So ln, okay, 1x ataupun tak tulis 1 pun tak apa, plus b is 7 over a. A is 1 plus c. So we can rewrite ln k x plus 7 plus c. Okay, boleh? Ln x plus 7 plus c. And then kalau kita tengok balik yang A kita nak integrate. Okay, A integrate 1 over x. Okay, 1 over x. Setengah student tanya kenapa tak buat macam ni, sir? Okay, boleh tak kita buat x tu kita naik atas, jadi kuasa negatif 1. Macam ni kita integrate ni. Boleh tak? Dia tak boleh. Kenapa tak boleh? Nanti dia akan jadi error. Kenapa?
Kalau kita buat juga, contohlah kan, kita naikkan atas, dia jadi untuk kuasa yang negatif 1 ni tak boleh. So dia kalau integrate punya property dia, punya teorem, power ni kita kena tambah 1, betul? So x power of negative 1 plus 1. Lepas tu kita kena bahagi dengan new power ni. New power ni jadi berapa? Jadi negative 1 plus 1, betul? So dia akan jadi apa? X power of 0 over 0. Boleh tak bagi 0? Tak Ya. boleh kan? Tak boleh. So bila tak boleh, that's why kita kena pakai property ni. Property yang ln tadi. Ln ataupun log. Okay, natural log ataupun ln ni tadi. Untuk yang bentuk rational form ni, bentuk pecahan ni. Okay, kita tak boleh naikkan atas, jadi 1 over ataupun 2x plus 5 negative 1. Power of negative 1 tak boleh. Okay, so that's why kita tengok balik teorem. So ini tak boleh. So according to this theorem, integrate 1 over x, kita akan dapat apa? Kita akan dapat ln ax plus b over a and then plus c. Okay, so kalau kita tengok sini, kita punya a kita berapa? 1. B kita berapa? Ada tak value b kat sini? Kosong. Sebab general form dia kosong kan. General form dia ialah ax plus b. B dia tak tulis. Tak tulis tu maksudnya tak adalah, B dia kosong. So jadi ln A equal to 1 X plus 0 over 1 plus C. So kita rearrange, rewrite balik jadi X, okay, plus C. So dapat ln X. Dapat ln X. Okay, next we go to question B. Okay, we go to question B. Okay, question B. Okay, we want to integrate 1 over 3x dx. Okay, dx. So we want to integrate. Okay, we know that the formula is we should get ln ax plus b over a and then plus c. So what is a? So this one actually equivalent to 1 over 3x plus 0. Betul? 3x plus 0. So maksudnya b dia 0. B dia 0. So ln ax 3x and then plus 0. Tak perlu tulis lah. And then over a equivalent to 3. Okay, sebab a tu yang apitkan x, yang duduk sebelah x. And then plus c. 3 dengan 3x ni boleh cancel tak? Boleh tak cancel? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab dia ada bracket. So kita tak boleh cancel macam tu. Okay. Dia ada bracket. So tak boleh cancel. Okay. So kita biar macam ni sajalah. Okay. Ln 3x over 3. Okay. So lastly D. D ni konsep yang sama juga lah. We integrate. Okay. This one. Basically. Okay. Kita boleh rearrange di negative 3x plus 2. Okay. Negative 3x plus 2. Sama je. Untuk D ni. So A kita ialah negative 3. B kita sama dengan 2. So kita masuk balik dalam formula. Okay. So kita akan dapat lah. Okay. AX plus B. So ln. Okay. Negative 3x plus 2 over B is A is negative 3. Kita akan dapat jawapan akhir ni. Ataupun nak buat tulis macam ni pun betul juga. Negative 1 over 3 ln negative 3x plus 2. Okay. Sama je. Pun boleh juga. Okay. Negative 1 over 3 ln negative 3x plus 2. Benda yang sama saja. Okay. So, ada soalan tak yang kita belajar ni? Kita belajar apa? Basically, we learn about integration. Okay. We learn about integration. So, untuk next topic ni, untuk yang infinite ataupun finite integral, okay, kita belajar esok pagi insyaAllah. Okay, so untuk hari ni, saya rasa saya stop sampai kat sini. Okay, stop sampai kat sini. So, selepas ni tolong buat homework. Saya akan assign homework. Okay, dekat kita punya group WhatsApp sebentar lagi. Okay, so macam biasa esok pagi kelas saya akan buat pukul 8.
Okay, ada kurikulum tak esok pukul 8? Tak ada. Okey, tak ada, tak apa. So alhamdulillah, so esok pagi insya-Allah kelas kita pukul 8. Kelas pukul 8 dan saya rasa itu saja untuk ini. Okay, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attendance